Orang tanya saya, macam mana nak jadi seorang wartawan? Apa syarat-syarat yang diperlukan? Kan, nak jadi wartawan ni dia kena ada kelulusan macam, kena ada degree dalam bidang kewartawanan ke, dalam bidang meskom ke, ataupun mungkin kena ada kelayakan-kelayakan yang khas ke, kena belajar dalam bidang kewartawanan ke kan. Adakah wartawan di Malaysia ni bang, sebenarnya datang daripada mereka yang memang dilatih secara betul-betul formal dalam bidang kewartawanan, datang daripada universiti. Mereka yang memang berkelayakan penuh jadi wartawan kan. Ramai tak tahu ni bang. Sebenarnya dalam Malaysia ni, sebenarnya bukan dalam Malaysia tau, seluruh dunia sebenarnya, wartawan syarat utama dia bukan memiliki sekeping sijil ataupun sekeping diploma ataupun sekeping degree yang dikatakan mereka tu datang daripada bidang kewartawanan. Hei, ramai orang yang keluar daripada bidang meskom, daripada UiTM ke, daripada mana-mana lah, UKM ke, mana-mana lah kan. Tapi at the end, minta kerja jadi wartawan tak dapat-dapat bang. Sebab apa? Sebab sebenarnya dalam Malaysia, dalam Malaysia sendiri pun sebenarnya ramai wartawan bukan daripada bidang meskom pun ataupun dalam bidang komunikasi ke apa ke bang. Saya ni masuk dalam bidang wartawan tahun 2006 tau. Saya masuk wartawan masuk berita harian pada tahun 2006. Time tu kan saya asalnya seorang cikgu sekolah. Ramai yang tahu kan saya ni seorang cikgu sekolah kan. Belajar dalam bidang diploma perguruan Malaysia, dalam bidang bahasa Melayu dan juga matematik. Tak ada kena-mengena langsung dengan kewartawanan kan. Tapi pada tahun 2006, time tu berita harian dibuka dipanggil sebagai PATS, program kewartawanan kadet ataupun latihan kewartawanan. Dia buka kepada sesiapa saja yang berminat, tak kira lah bidang apa sekalipun. So kita orang ni pada tahun 2006, kita orang hantar satu permohonan lah, masing-masing hantar permohonan, resume ke apa kan. Tapi syarat dia mesti dikepilkan sekali bersama contoh artikel. Saya pun hantar dengan bantuan rakan-rakan, dia orang submit ke berita harian. Dan saya dipanggil untuk interview. Dan alhamdulillah hanya dengan berbekalkan diploma perguruan Malaysia dan juga artikel. Saya tulis tentang artikel, time tu saya buat pasal artikel remaja berniaga di pasar Ramadan. Saya ambil lah gambar remaja-remaja ni berniaga kan. Ambil gambar, interview dia orang, buat artikel macam mana dia orang luang masa dia orang siang sekolah, petang berniaga di bazar Ramadan, macam mana dia orang gain income. Saya dipanggil untuk masuk program PATS. Program PATS berjalan selama 2 bulan tau. Dalam tu ada lebih kurang dalam 60 orang. 60 orang ke? Lebih kurang lah 60 orang. Bakal wartawan daripada pelbagai bidang. Ada yang datang daripada bidang ekonomi, ada yang datang daripada bidang komputer, bidang bisnes dan sebagainya. Adalah 2-3 kerat datang daripada bidang meskom, daripada UiTM Shah Alam mungkin kan. Yang lain tu kan majoritinya datang daripada bidang-bidang yang lain yang tak ada kena-mengena langsung dengan bidang kewartawanan. 2 bulan kita orang dilatih. 2 bulan kita orang berlatih, belajar, ikutlah senior-senior ni kan. Senior-senior punya belagak time tu kan. Dia punya belagak ialah wartawan yang belum wartawan. Wartawan yang kata apa? Wartawan yang belum wartawan kan. Follow dia orang, pergi interview orang, pergi assignment dan sebagainya kan. Belagak lah dia orang, rasa dia orang tu besar lah kan. Adalah nama-nama tak mahu sebut lah kan. Tapi rasa macam senior kan. Then kita orang belajar, pergi ke lapangan, tengok senior-senior ni buat story, macam mana dia orang interview orang. 2 bulan tau, 2 bulan belajar, buat artikel dan mujur. Time tu saya tengah cuti sekolah akhir tahun kan. So saya pun belajar dan selepas 2 bulan, kita orang dilepaskan daripada latihan. So tunggu panggilan kalau lekat, kalau terpilih. Time tu kita orang belum sure lagi sama ada kita orang ni akan ditempatkan di harian metro atau di berita harian. Malah tempat sebagai wartawan pun belum sure lagi time tu. Sebab apa? Sebab time tu kita orang masih lagi belum pasti adakah kita orang ni layak. Kan? Dalam tempoh seminggu 2 lepas tu, saya dapat panggilan daripada berita harian. Mereka kata, Azrul, awak terpilih untuk join jadi wartawan di berita harian. Dia punya seronok time tu kan. Tapi saya ni cikgu sekolah bang. Cikgu sekolah ni macam mana bang? Cerita kisah saya berhenti cikgu sekolah, saya akan cerita lepas ni. Cerita dalam podcast yang berbeza. Tapi untuk hari ni, nak beritahu korang, daripada seorang cikgu sekolah, saya dipanggil jadi wartawan dan masuk ke dalam bidang kewartawanan di berita harian pada tahun 2007. Dan bermulalah saya punya career sebagai seorang wartawan yang pada asalnya tidak ada langsung asas kewartawanan. Ramai kawan-kawan saya yang lain, tadi yang 60 orang tu kan, ada yang dapat di berita harian, ada yang dapat di harian metro. Dan saya rasalah
batch saya 2007 tu kan, 2006 2007 tu kan, yang masih bertahan sampai sekarang ada lah kot 45 orang je kot daripada 60 orang tu. Yang lain tak hilang ke mana dah. 60 orang ke? 40 orang kot. 20 ke Berita Harian, 20 ke Harian Metro. Yang lain ada yang dah berhenti, ada yang jadi pegawai dekat kementerian, ada yang dah bekerja di bidang lain, ada yang lompat ke company yang lain. Yang masih bertahan saya rasa tinggal lagi 4-5 orang je kot. Menandakan, menunjukkan sebenarnya bidang ni pun bukan bidang yang bertahan lama sebenarnya. Ramai wartawan yang tak tahan lama pun. Adalah yang senior otai-otai yang bertaraf chief editor semua tu kan. Memang dah lama, 30 tahun, 40 tahun setia jadi wartawan di tempat yang sama. Tetapi sebenarnya majoritinya wartawan yang ada di mana-mana company pun, kebanyakan mereka tak bertahan lama lah. Ada yang kerana pengalaman yang diorang dapat tu, kerana wartawan ni dia punya bidang dia macam bidang yang explore to all. Kan kadang-kadang dia explore to sport, explore to ekonomi, explore to business, explore to politik, explore to macam-macam kan. Menyebabkan dia punya peluang dia untuk nak membina karier dia di bidang lain tu ada. So ramai yang akhirnya cenderung ke arah bidang lain. Ada yang jadi setiausaha politik. Ada yang buat bisnes. Ada yang tiba-tiba masuk dalam bidang korporat, jadi manager dan sebagainya. Ada yang berhenti duduk rumah. Yang berhenti duduk rumah tu jadi suri rumah tangga pun ada juga. Ada yang dah meninggal dunia pun ada. So itulah dia ceritanya. Sebenarnya jangan salah faham, jangan beranggapan okey aku nak anak aku jadi wartawan, hantar pergi Meskom. Lepas tu bila dah habis Meskom, dah habis belajar dalam bidang kewartawanan, kenapa tak dapat kerja ni bang? Kenapa tak dapat kerja? Kenapa anak aku ni tak terpilih? Sebenarnya saya pernah tanya kepada bos-bos besar lah. Dululah, zaman-zaman dululah, tanya dia orang. Apa syarat-syarat utama ataupun bidang apa yang mereka sangat-sangat berkehendak masuk dalam company menjadi wartawan di tempat mereka? Rata-ratanya menjawab, mereka lebih suka memilih mereka yang datang daripada bidang lain yang bukan bidang kewartawanan. Mereka lebih suka hired ataupun suka memilih lepasan yang datang daripada bidang lain. Contoh macam bidang guaman ke, bidang akademik ke, ataupun bidang bisnes ke, bidang komputer ke, bidang IT ke. Kerana bagi mereka, orang yang datang daripada bidang-bidang yang berbeza ni, mereka ada satu orang panggil added value. Nak jadi wartawan boleh diajar. Ajar cara menulis, ajar cara dipanggil segitiga piramid tegak, piramid terbalik, cara nak buat intro, cara nak buat isi, cara nak buat ending, macam mana nak buat heading, macam mana nak buat apa benda semua tu kan. Boleh diajar. Teknik penulisan kewartawanan boleh diajar. Tetapi mereka perlukan orang yang datang daripada bidang lain supaya orang tu dia menguasai pelbagai bidang. Kurang-kurang kalau dia datang daripada bidang pendidikan katanya lah, cikgu sekolah katanya lah. Kalau dia jadi wartawan, pengetahuan dia, skill dia dan juga kupasan dia tentang bidang pendidikan for sure akan lebih menarik kerana dia ada pengalaman dalam bidang pendidikan. Kalau wartawan tu datang daripada bidang sport science, ditempatkan dalam meja sukan, lagi cantik lah kan, sebab dia ada pengetahuan menulis yang tuntas ke, yang menarik tentang bidang sukan. Jadi satu je lah saya nak bagi tahu pada anda semua kan, yang sebenarnya jangan, kalaulah berminat lah, kalaulah teringin sangat lah kot kalau teringin sangat nak jadi wartawan, teruskan dalam bidang apa sekalipun. Lepas tu asah bakat dalam bidang penulisan. Yang penting ada keberanian, yang penting ada kehendak, yang penting ada kemahuan. Tetapi saya nasihat satu je lah, usah tanam cita-cita jadi wartawan. Jangan duk berangan-rangan aku nanti besar nak jadi wartawan, aku nanti bila dah habis belajar nak jadi wartawan. Tak payahlah bang, tak payahlah. Sebab sebenarnya, for your information, bidang kewartawanan sekarang ni dah makin nipis, kecil je bang. Walaupun banyak media-media baharu muncul lately ni kan, dengan media-media sosial, dengan company-company yang berbentuk company-company apa tu dia panggil, bukan blog, macam media-media online, media-media online ni kan banyak yang muncul. Tetapi sebenarnya walaupun banyak, tetapi peluang pekerjaan semakin tipis. Betul, makin tipis.
Ramai wartawan kena buang kerja pun. Ramai wartawan kena dapat BSS, MSS sebagainya kan. Banyak company yang mengecilkan staff mereka sebab berbeza dengan tahun 2006 dulu. Berbeza dengan tahun 2000. Berbeza dengan tahun 96. Zaman tu paper, macam goreng pisang. Kan? Orang tak apa, satu hari sampai 30,000, 40,000 naskah boleh jual. Sekarang ni, kau nak dapat 10,000 sehari pun senak. Kan? Senak. Dan kau kata kau boleh pergi ke media online. Media online pun sebenarnya senak sebab berapa kerat je. Bila kita kata online ni, kadang-kadang ada wartawan tak pergi lokasi pun. Duduk di rumah ataupun duduk di pejabat, telefon orang, buat story. Ataupun pick up daripada netizen dan sebagainya. So, saya beritahu terang lah. Peluang kerjaya dalam bidang kewartawanan semakin tipis. Semakin kurang. Kalau kata, saya tak dengar lagi lah ada company yang nak ambil budak baru. Betul. Kalaupun nak ambil, dia orang akan ambil yang berpengalaman, yang ada experience dalam company lain. Dia orang offer bagi a good offer masuk dalam company dia orang. Tapi kalau dia orang nak hire a new reporter, susah lah bang. Susah lah. Tak macam dulu NSTP Group, saya punya company ni kan, Berita Harian, Harian Metro, Straits Time kan. Setiap 2-3 tahun sekali akan buat program PETS. Saya ni PETS yang ke-14. Ada PETS 1, 2, 3, 4. That means selalu ambil new reporter. But now, susah. Sebab peluang tu semakin kecil. Bidang kewartawanan bukan lagi bidang yang popular, bidang yang glamour, bidang yang senang, yang ramai nak masuk. Susah. Kita boleh kira dengan jari sekarang ni, wartawan yang ada. Bersaing dengan wartawan-wartawan tingkap segera kan. Okeylah, tu saya ingat untuk hari ni tu dulu kot perkongsian saya. Sebab saya nak share nanti macam mana saya berhenti kerja. Jadi boleh calon cikgu sekolah. Saya menakjubkan dapat offer jadi wartawan. Hari ni dia offer, lusa kena lapor diri. Apakah gila dia orang ni kan. Tapi saya decided untuk berhenti daripada bidang perguruan. Notis memo 24 jam. Nantikan episod seterusnya dalam podcast Pencerita. Okey? Untuk hari ni, jangan pernah bermimpi jadi seorang wartawan. Tak gitu bang.